kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari berlalu, masa demi masa berlalu. Setelah sekian lama, satu bulan demi satu bulan berlalu, dengan berlalunya sebelum ini bulan Ramadan, dan sekarang ni hampir sampai ke penghujung daripada bulan Hijrah. Rasanya baru je, baru je kita menyambut Mu'al Hijrah tahun 1444. Satu angka yang jaranglah berturut-turut. Tapi sekarang dah masuk bulan Zulhijjah. Hari ini 2 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu, semakin dekat dengan hampiran kita pada waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap masa, setiap detik pada kehidupan kita bertambah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah, amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai persediaan untuk menghadapi kehidupan selepas kematian yang mana tiada penghujung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pada bulan yang terakhir daripada bulan Hijrah ini, Allah Subhanahu wa taala telah berikan peluang kepada hamba-hambanya. Di antara hamba-hambanya ada yang terpilih menjadi Dhuyufur Rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah haram, Haramain, Masjidil Haram, untuk melaksanakan menunaikan ibadah haji, salah satu daripada rukun Islam yang 5 bagi mereka-mereka yang berkemampuan, sama ada dari segi tubuh badan, harta dan juga masa. Tetapi tuan-tuan Allah SWT, pilihan ini hanyalah terhad. Walaupun kadang-kadang seorang itu dia mempunyai harta, mempunyai masa, tetapi berbagai-bagai perkara yang dihadapi sehingga dia tidak dapat pergi. Kerana qabuliat penerimaan Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata dengan harta kita, dengan masa kita atau apa yang kita miliki, tetapi kesungguhan seseorang itu apabila dia benar-benar niat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Allah sudah terima seseorang itu, berbagai-bagai cara, berbagai-bagai wasilah untuk Allah SWT jemput seseorang untuk menunaikan fardu haji di tanah haram. Bagi mereka-mereka yang pernah berpeluang menunaikan haji di sana, Masya Allah, dan mungkin masih teringat lagi bagaimana suasana dan amalan di sana, bagaimana suasana dengan orang muslimin yang berada di tanah Masjidil Haram. Walaupun kita mengetahui bahawa kita akan menghadapi satu perkara atau satu suasana yang susah payah, suasana yang mana berlainan daripada tempat kita, berlainan daripada rumah kita, tetapi insya-Allah pasti tak akan serik lagi. Sesiapa yang pernah menjejakkan kaki di Masjidil Haram, walaupun ada yang berbagai-bagai kesusahan, ditinggal bas, makanan tak sedap, belum lagi hotel tak dapat apa, ataupun kena tukar hotel, berbagai-bagai masalah, tetapi walaupun demikian, pasti dia tak akan serik lagi untuk pergi menjejakkan kaki di tanah haram. Inilah kemuliaan dan kerinduan yang Allah SWT letakkan pada hati-hati dan orang-orang Islam, dan supaya yang mana hati mereka sentiasa dekat ke Masjidil Haram, Haramain, iaitu di tanah haram Mekah dan juga Madinah. Dan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, walaupun peluang untuk menunaikan haji di tanah haram adalah pilihan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah buka peluang kepada seluruh orang-orang Islam yang berkemampuan untuk serta dalam melakukan ibadah. Satu ibadah yang sangat-sangat besar, satu ibadah yang menjadi tanda pengorbanan dan juga tanda susah payah satu orang Nabi, satu orang Rasul, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Hadrat Ibrahim alaihi salam. Bagaimana Hadrat Ibrahim alaihi salam telah berkorban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah Allah Subhanahu wa taala itu kalau dah difikirkan, kalau dah dibentangkan pada kita sekarang ni, memang kita tak akan mampu. Bagaimana kuat satu orang tu, dia tak akan mampu. Bagaimana? Allah SWT telah perintahkan Nabi Ibrahim AS untuk meninggalkan isterinya Hajar AS dan anak yang baru dilahirkan, baru beberapa bulan dilahirkan, setelah sekian lama tidak mendapat anak.
dalam kitab sirah mengatakan Nabi Ibrahim AS mendapat Nabi Ismail AS ketika hampir berumur 80 tahun. 80 tahun baru dapat anak pertama. Kemudian baru saja lahirkan beberapa bulan, Allah SWT perintahkan untuk tinggalkan anak dan isterinya di mana? Bukan tinggal kat rumah, bukan tinggal kat penuh dengan kelengkapan dan juga makanan. Sehingga Nabi Ibrahim AS sendiri telah doa kepada Allah SWT, ya Allah, aku telah tinggalkan zuriatku biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang mana tiada tumbuhan. Allah SWT sebutkan Al-Quran, doa Nabi Ibrahim AS, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tiada tumbuhan. Satu tempat yang mana tak ada tumbuhan. Maksudnya apa? Maksudnya tiada air. Kerana air adalah punca bagi Tuhan. Walaupun tumbuhan yang yang begitu yang boleh hidup sendiri sekalipun, dia mesti ada kurang-kurang sedikit daripada punca air. Kaktus pun walaupun dia dekat padang pasir, tapi kalau padang pasir luas mana ada kaktus. Ada kaktus mungkin dekat dengan punca air ada, walaupun agak jauh tapi tetap ada. Tetapi di tanah Mekah itu, di lembah Mekah itu, tempat yang mana tiada tumbuhan, bila tiada air, maksudnya tidak ada punca kehidupan. Tetapi dengan taat, Nabi Ibrahim AS telah bersafar daripada Palestin ke Mekah, bukan satu tempoh perjalanan yang singkat. Walaupun membawa bekalan daripada Palestin sampai ke Mekah tu, banyak bekalan yang tinggal. Kemudian Nabi Ibrahim AS telah menurunkan anak dan isterinya. Riwayat mengatakan bahawa Nabi Ibrahim AS sendiri pun tak turun ke tanah. Dia hanya menurunkan anak dan isterinya. Dan apabila isteri dia dah turun, maka dia ingat Nabi Ibrahim AS nak turun sekali. Nabi Ibrahim AS pun mahu untuk bergerak. Maka isteri bertanya, wahai Ibrahim, suamiku, apa yang Tuhan lakukan ini? Adakah Tuhan mahu tinggalkan kami berdua yang lemah ini? Wanita yang serba kelemahan, anak yang baru dilahirkan. Adakah Tuhan tidak sayang kepada kami? Kenapa Tuhan lakukan ini? Maka Nabi Ibrahim AS tak mampu untuk jawab. Begitu sedih, begitu tak sampai hati, tetapi ini adalah perintah Allah. Setelah berkali-kali Hajar AS bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, sehinggalah soalan dia yang terakhir, wahai Ibrahim, wahai suamiku, adakah ini perintah Allah? Adakah ini perintah Allah? Maka apabila Nabi Ibrahim AS mendengar soalan ini, maka Nabi Ibrahim AS hanya mampu untuk menganggukkan kepala saja. Ya, ini adalah perintah Allah. Tak mengeluarkan suara, dia hanya menganggukkan kepala saja. Hajar AS seorang isteri kepada Nabi Allah SWT yang telah ditarbiyah, yang telah dididik oleh Nabi Ibrahim AS. Begitu kuat keyakinan dia, begitu mantap keimanan dia. Maka dia berkata, izan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu, kalaulah ini perintah Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensisihkan kamu. Walaupun di hadapan mata tidak ada apa-apa punca kehidupan, sejauh sayap mata memandang tak ada apa-apa, pasir je, kuning je. Tetapi dengan yakin dengan perintah Allah, kalau ini adalah perintah Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sisihkan kami. Walaupun pada permulaannya, maka Nabi Ibrahim AS telah berlalu pergi. Walaupun pada permulaannya berusaha payah hanya makan apa yang tinggal pada bekalan, dan tak lama kemudian habis bekalan. Nabi Ismail AS ketika itu masih kecil dan mahu menyusu, tak ada air. Dan seperti mana yang telah berlaku, yang mana tuan-tuan maklum, telah pergi 7 kali ulang alik daripada antara Safa dan Marwah mencari air. Dan akhirnya Allah SWT telah terbitkan mata air daripada kaki Nabi Ismail AS. Dan Allah SWT telah jadikan tempat itu satu tempat yang diberkahi, satu tempat yang diberkati oleh Allah SWT. Dan Allah SWT telah jadikan amalan pengorbanan Hajar AS dan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim AS sebagai amalan yang berterusan sehingga hari kiamat, dengan berkat pengorbanan dan susah payah yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS.
Dan setelah beberapa lama Nabi Ibrahim AS pun dah pulang bertemu dengan anak dia setelah sekian lama. Kemudian Allah SWT perintahkan lagi untuk uji Nabi Ibrahim AS. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku melihat kamu. Apakah pendapat kamu? Walaupun nampak macam Nabi Ibrahim AS tanya, tapi sebenarnya dia nak bagi tahu je. Kerana salah satu cara penurunan wahyu pada Nabi adalah melalui mimpi. Dan mimpi para Nabi adalah benar. Walaupun Nabi Ibrahim AS kata, tak naklah ayah. Tak, Nabi Ibrahim AS tetap lakukan. Dan selepas itu, apabila Nabi Ibrahim AS mahu untuk menyembelih, maka Allah SWT tukarkan menjadi kibas. Dan berterusanlah amalan tersebut sehingga hari ini. Dan inilah peluang yang Allah SWT berikan kepada kita untuk turut serta mengambil bahagian daripada amalan ibadah korban ini. Jadi tuan-tuan Allah SWT pada malam ini, insya-Allah saya akan muzakarah sedikit mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengan amalan korban. Mungkin tuan-tuan pun pernah belajar merdeka dan merdeka sedikit sebanyak. Saya akan sebut beberapa perkara yang sering menjadi persoalan kepada di antara kita, dan juga mungkin sebelum Isyak nanti saya buka peluang untuk tuan-tuan bertanya sekiranya ada persoalan kita boleh muzakarahkan. Kalau saya tak mampu untuk bagi jawapan, insya-Allah pada masa yang lain saya akan sampaikan melalui Ustaz Alain ataupun seumpamanya. Baik. Jadi pertama sekali adalah mengenai hukum ibadah korban. Kadang-kadang kita faham ibadah korban ni sunat dia, kan? Sama mampu dia buat. Kalau tak nak, tak payah buat. Tak berdosa pun, memang pun. Tapi sebenarnya ada lebih detail lagi mengenai hukum ibadah korban ini. Apakah hukum ibadah korban? Ada dua hukum, iaitu pertama, ibadah korban ini adalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah, dan yang kedua adalah sunat kifayah. Kedua-dua hukum yang sama, tapi mempunyai tuntutan yang berlainan. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan sunat muakkadah? Yang dimaksudkan dengan sunat muakkadah ini adalah satu amalan sunat yang sangat diberatkan. Sangat diberatkan. Kalaulah dalam mazhab Imam Hanafi, mereka menjadikan amalan korban ini wajib bagi setiap isi rumah. Oleh kerana itu, di kawasan belah India Pakistan sana biasanya mereka hidup secara berkeluarga. Jadi walaupun tak mampu ataupun kalau miskin sangat tu tak apalah. Tapi kalaulah satu keluarga tu dia berkemampuan sederhana, walaupun kalau di Malaysia ni walaupun B40 lah kalau bawah daripada tu memang tak mampu langsung, kan? Jadi walaupun bersederhana kemampuan satu keluarga tu, mereka akan buat satu korban pada setiap tahun. Jadi oleh kerana itu pada setiap tahun di belah-belah mereka yang mazhab Hanafi India Pakistan Bahrain sana memang meriah lah. Setiap rumah ada buat korban. Dan mereka sembelih sendiri, mereka lapak sendiri, masya-Allah. Kerana bagi mereka wajib ini adalah satu amalan yang sabit dengan dalil yang kuat, tetapi tidak sampai kepada fardu. Walaupun demikian tetap wajib. Jadi bagi kita sunat muakkadah, apakah yang bagi mazhab Syafi'i sunat muakkadah, apakah yang dimaksudkan dengan sunat muakkadah ini dalam konteks amalan korban ini? Iaitu bagi sesiapa yang mempunyai belanja pada hari pertama 10 Zulhijjah, kemudian 3 hari yang seterusnya, hari Tashrik 10 hingga 13 Zulhijjah tu, dia rasa dia ada perbelanjaan harian yang wajib untuk isteri dia, wajib anak-anak dia dan juga buah tabungan dia. Dia ada simpanan atau ada perbelanjaan pada 4 hari tersebut, tetapi dia masih tidak melakukan ibadah korban, maka hukumnya adalah makruh. Saya ulang balik. Kalaulah sesiapa yang mempunyai belanja pada 4 hari raya itu,
perbelanjaan yang wajib ke atas nafkah dia, isteri dan juga anak isteri, dan juga yang wajib nafkah dia, ibu bapa dan juga seumpamanya, masih ada lebihan, tetapi dia masih tidak melakukan ibadah korban, maka hukumnya adalah makruh. Untuk mudah fahamnya, kalaulah siapa tak buat, dia layaklah untuk dikecam. Tapi tak adalah sampai tahap macam tu kan. Tapi nak bagi tahu bahawa begitu berat atau begitu besarnya tuntutan untuk melakukan ibadah korban ini, kalaulah dia ada belanja pada 4 hari tersebut tetapi dia masih tidak melakukan ibadah korban, maka hukumnya adalah makruh. Itu adalah maksud sunat muakkadah. Seterusnya sunat kifayah. Sunat kifayah maksudnya kalaulah dalam satu isi keluarga itu, satu isi rumah itu, mereka berkemampuan tetapi satu orang pun tak ada buat ibadah korban, maka semua isi rumah tersebut menanggung hukum makruh. Menanggung hukum makruh, taklah sampai berdosa, tapi makruh. Maksudnya di situ bolehlah kita katakan bahawa dia lebih mengutamakan dunia atau kesenangan dunia daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hukum asal dia lah, hukum asal dia. Baik. Kemudian itu adalah hukum bagi mereka yang berkemampuan, yang mempunyai perbelanjaan lebih pada hari pertama, kedua, ketiga dan 4 hari raya. Baik. Kemudian bagi sesiapa yang tidak mempunyai belanja ataupun tidak berkemampuan tapi dia berkeinginan nak buat, sehingga menyebabkan dia tidak dapat sempurnakan nafkah yang wajib atas dia pada hari pertama, kedua dan ketiga, keempat, maka hukumnya haram. Mungkin dia lama tak buat kan, mungkin dia tak pernah buat, dia punya pendapatan pun kurang, tapi dia benar-benar nak buat, Masya Allah, baguslah dia niat tu, tapi cara tak betul. Kerana perbelanjaan dia tak cukup, dia buat juga sehingga mengabaikan nafkah yang wajib, maka haram hukumnya. Sunat untuk melakukan ibadah korban ini hanya ke atas mereka yang mempunyai lebihan perbelanjaan sahaja dan berkemampuan. Boleh Baik. Kemudian mengenai menggunakan duit orang bawah tanggungan. Menggunakan duit orang bawah tanggungan. Contohnya, kita seorang bapa dah buat ibadah korban, dah pernah buat ibadah korban. Anak kita ada simpanan. Kata, Alung, tahun ni Alung buat korban dah. Ambil duit simpanan tu buat korban. Maka tak boleh, tak harus. Kalau dengan kehendak kita meminta anak kita membuat korban dengan duit simpanan dia, maka hukumnya tak harus. Jadi macam nak buat? Macam nak buat, Alung, kami buat ibadah korban lah, ayah bayarkan. Kalau kita menggunakan duit kita, harta kita untuk buat atas nama anak kita, maka itu harus. Maka anak kita mendapat pahala korban dan kita mendapat pahala hadiah pemberian. Tapi kalau kita minta dia buat ibadah korban dengan duit belanja dia, walaupun dia kata bolehlah, tapi hukumnya tak harus. Tetapi kalaulah dengan inisiatif dia sendiri, ayah, tahun ni aku nak buat korban lah, ada simpanan sikit ni, maka boleh, harus dengan inisiatif dia. Tapi yang tadi itu kita gunakan autoriti kita untuk dia buat korban, walaupun atas nama dia dengan duit dia, tak harus. Tapi kalau dia sendiri inisiatif untuk buat ibadah korban dengan duit simpanan dia, maka itu boleh. Faham Baik. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan membuat korban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Ini antara satu persoalan yang sering diutarakan di mana-mana surau dan masjid yang saya Zakarah ni, antara topik yang sering ditanya. Jadi apakah hukum dia? Hukumnya tidak sah melakukan korban di atas nama penama yang telah meninggal dunia. Tidak sah melakukan korban
di atas penama yang telah meninggal dunia. Jadi kalau dah buat macam mana? Dah tak nama dah. Allah yarham si fulan. Maksud tak sah ni maksudnya apa? Walaupun bukan tak sah tu daging tak boleh makan, boleh. Maksud tak sah tu maksudnya daging itu tidak menjadi daging kurban. Tidak menjadi daging kurban, bolehlah kita bagi orang kafir ke, dan kita tak bagi pada orang miskin dia boleh. Dia jadi macam daging biasa. Macam daging biasa itu maksud tidak sah. Bukan maksudnya daging tak boleh makan. Sembelihan, kalau sembelihan tu okey boleh dimakan, tapi hukum ibadah, hukum daging kurban tidak kena pada dia. Jadi tidak sah melakukan kurban di atas penama yang telah meninggal dunia, melainkan ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya. Apakah pengecualiannya? Pengecualiannya kalau melainkan kalaulah yang telah meninggal dunia itu pernah berwasiat. Walaupun bukan wasiat secara bertulis ke, tapi dia kata kejap dia kata nanti abang meninggal dunia nanti buatlah perkhidmatan nama abang masa sebelum ni tak berbuat abang kurban. Mungkin biasalah orang-orang lama mereka tak berkemampuan kan. Walaupun dia cakap macam tu pun, itu pun dah kira berwasiat. Maka kalau begitu harus untuk letak penama yang telah meninggal dunia. Jadi mengenai satu orang yang berwasiat untuk melakukan kurban ini akan berlaku dua gambaran. Gambaran yang pertama, kalaulah dia ada meninggalkan harta pusaka, maka kita boleh ambil daripada harta dia sebelum dibahagi-bahagikan. Kerana itu termasuk hak dia. Kita ambil harta pusaka dia, kita buat belanja untuk kurban atas nama dia telah meninggal dunia kerana dia telah berwasiat. Itu satu gambaran. Kalau dia ada harta pusaka. Gambaran yang kedua, dia tidak ada harta pusaka. Sikit dia. Kalau ada pun tak cukup. Kan? Jadi apa yang perlu buat? Maka tak lazim ataupun tak wajib waris untuk sempurnakan wasiat dia. Kerana itu adalah wasiat tu dengan harta dia sendiri. Tetapi kalaulah ada di antara waris dia, anak dia, kan, anak dia ke saudara dia yang berkemampuan, yang ada lebihan harta, dia nak buat, maka harus, kerana dia telah berwasiat tapi menggunakan harta waris sendirilah, maka si mati akan mendapat pahala kurban dan waris tu akan mendapat pahala hadiah. Faham boleh jadi itu sahaja, keadaan itu sahaja yang mengharuskan untuk letakkan nama orang yang telah meninggal dunia. Kalaulah si mati itu tidak pernah berwasiat atau menyebut tentang melakukan kurban bagi pihak dia, maka tak harus untuk waris atau sesiapa sahaja melakukan ibadah kurban atas nama dia. Boleh, baik. Mengenai perkara ni ada apa-apa soalan tak? Ada apa yang tanya ke? Ustaz, kalau kita meminjam, kita nak kurban, kita tak kurban meminjam. Dia tak ada guna lah. Okey. Nanti kita akan bincangkan perkara tersebut. Okey. Baik, nanti kita bincangkan insya-Allah. Jadi untuk ibadah kurban ini, kalau satu ekor kambing satu penama lah. Kalau Allahumma selamat, seekor lembu ataupun unta 7 penama. Dan bagi setiap bahagian tersebut kita hanya boleh letak satu penama sahaja. Tak boleh kongsi. Tak cukup duit Ahmad, jom kita kongsi beli satu bahagian. Tak boleh. Satu penama satu orang sahaja. Jadi kalaulah tadi kita pinjam, jadi mat tu telah bagi pinjam pada kita, mat tu telah memberi milik duit dia kepada kita, maka itu harus. Kerana duit tu telah jadi milik kita dan kita letakkan nama kita, boleh. Tetapi kalaulah kita kongsi dua orang satu nama, tak boleh. Jadi kalaulah sampai berkongsi itu untuk menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa dia tak mampu, maka tak sunat untuk dia melakukan ibadah kurban. Dan kalaulah sampai menyebabkan dia tak dapat tunaikan nafkah yang wajib, jadi berdosa pada dia, haram pada dia. Faham kan?
Okey, sahabat. Kemudian antara perkara yang diutarakan juga ditanya oleh jemaah masjid adalah mengenai biasanya pada musim kurban adalah institusi ataupun perseorangan yang bermurah hati untuk memberi sumbangan beberapa ekor lembu, kan? Atas nama karya Taman Pulau Indah 2. Maka tidak harus, tapi ada penerangan dia lagi lah. Okay. Jadi penerangannya tidak harus untuk dia melakukan korban atas nama ahli karya Pulau Indah 2 ataupun mana-mana taman, tak harus. Kerana institusi yang diharuskan untuk membuat korban atas nama orang Islam hanyalah Baitul Mal. Pusat zakat sahaja yang berkuasa ataupun berkelayakan untuk mengeluarkan belanja. Kalaulah ada lebihan belanja daripada bahagian asnaf-asnaf tu, maka ada lebihan atau ada dia punya bajet dia, maka harus untuk pusat zakat membeli lembu ataupun kambing ke sembelih atas nama orang Islam. Harus. Tetapi selain daripada pusat zakat, Baitul Mal tidak harus. Jadi macam mana orang bagi sumbangan? Jadi apabila ada orang bagi sumbangan, maka kita kena letak penama atas dia. Kita kena letak nama persoalan yang khusus bagi setiap bahagian. Dan untuk membuat, dia berkaitan dengan hukum membuat korban untuk orang lain pula. Hukum membuat korban untuk orang lain tak harus, melainkan setelah mendapat keizinan. Maksudnya kalau kita kata adik aku ni tak pernah buat korban, letak nama dia lah, aku keluarkan belanja, letak nama dia. Aku dah kena telefon, Mat, ni aku letak nama kau untuk buat korban. Tak boleh. Letak nama dulu baru tanya, tak boleh. Dia kena tanya dulu, Mat, aku nak buat korban nama kau lah, boleh tak? Kalau adik kata boleh, baru dah dia boleh letak. Nampak macam sama je, kan? Tetapi sebenarnya berbeza. Dia menyebabkan macam saya bagi tahu tadi, kalaulah tak kena cara, korban tu tak sah dan jadi macam daging biasa. Okey, tak dapat pahala korban. Jadi dia kena telefon dulu, kena tanya dulu, dah bagi izin, barulah dia letakkan nama. Alah, susah sangat duit tu, aku bukan duit ada aku, kan? Tapi itulah cara dia. Dia memang syariat ni ada beberapa perkara yang perlu kita ikut supaya bertepatan dengan kehendak Allah SWT dan Rasulnya. Nampaknya sama je. Begitu juga dalam masalah yang lain, muamalah yang lain. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, orang kafir berkata innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu macam riba. Sama je juga, kan? Takaful dengan konvensional sama je juga. Tapi akad dia berlainan. Tapi Allah telah beritahu wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah SWT mengharamkan riba. Contohnya apa? Contohnya yang berkaitan dengan perkara ribawi. Antara perkara ribawi adalah duit mata wang. Jadi antara syaratnya kena di tempat yang sama, kita kena tukar tempat yang sama secara tunai. Tak boleh Allah tinggal duit lah, balik rumah jap ambil, maka tak boleh. Sebenarnya ada hukum ribawi di situ kerana tidak berada di majlis yang sama. Itu berkaitan yang lain lah. Dan beritahu bahawa sama je, macam seolah-olah sama, tapi sebenarnya di sisi Allah SWT dia berkaitan dengan riba. Dan begitu juga yang berkaitan dengan ibadah ni, nampak macam sama je, sikit teknikal sikit je yang berlainan, tetapi hukum dia dah jadi lain. Satu menjadi daging korban, satu lagi jadi daging biasa. Jadi untuk membuat korban atas nama orang lain, kita perlu mendapat keizinan dahulu. Barulah kita boleh letakkan nama. Bukan letak nama dulu, bayar dulu, baru bagi tahu, tak boleh. Jadi kalau kita bagi dah letak nama,
Kemudian baru bagi tahu, walaupun adik dia bagi keizinan, maka tak sah. Maka dia kena ambil balik tu duit tu. Lepas dapat izin tu, dia kena niat lain sekali bayar balik. Jadi macam leceh kan, tapi itulah yang kehendak dalam syariat. Khair. Jadi apabila ada satu orang atau satu institusi yang memberi sumbangan satu ekor, contohnya satu ekor lembu 7 bahagian, maka apa yang perlu dibuat? Maka pihak yang bertanggungjawab kena letakkan penama setiap 7 orang tu. Setiap 7 orang tu kena letakkan penama. Dan setiap penama tu berhak kepada setiap bahagian daripada lembu tersebut. Berhak tu pula berkaitan dengan cara pemberian pembahagian ataupun cara kita uruskan lembu tu. Mengenai pengurusan bahagian korbannya ada 3. Mengenai pengurusan korbannya ada 3. Yang paling afdal sekali, kita serahkan semua kepada fakir miskin. Biasanya pada tanggungjawab surau atau masjid lah dia akan uruskan. Hanya ambil sedikit sahaja. Sedikit tu berapa banyak? Dalam kitab sebut lebih kurang 300 gram untuk ambil keberkatan daripada amalan Nabi SAW. Yang lain tu kita serah semua untuk fakir miskin dan yang di atas kemampuan. Khair. Yang kedua pertengahan. Maksudnya tak afdal dan tak juga kurang afdal. Iaitu kita bahagikan bahagian itu pada 3 bahagian. Satu bahagian kita ambil, satu bahagian kita sendiri yang agih-agihkan, dan bahagian ketiga itu kita serahkan kepada orang ramai. Faham itu yang pertengahan. Tetapi yang terakhir sekali, walaupun kurang afdal tetapi tetap berhak kepada penama tersebut, dia ambil semua. Dia ambil semua, dia hanya tinggalkan sikit dia. Sikit tu banyak, 300 gram dia tinggal untuk bagi kepada orang lain. Faham Jadi ada 3 peringkat pengurusan daging korban ni. Ikutlah. Jadi maksudnya bagi setiap penama tersebut berhak untuk melakukan salah satu dari 3 ni. Tak ada yang afdal, tak ada, maksudnya yang afdal tu pahala lebih lah. Bukan maksud dia ambil semua tu dapat pahala. Tak dapat pahala, hak dia. Kan? Okay. Jadi berkaitan dengan lembu yang telah disumbang yang kita letakkan nama 7 orang itu, dia punya kesan dia apa? Kesan dia kalaulah mana-mana daripada penama tersebut dah ambil semua bahagian dia, maka tak ada siapa boleh halang. Mana boleh ni? Ini sumbangan YB ni. Dia letak apa? Untuk surau atau apa? Untuk surau atau untuk taman ni, tapi letak nama awak sebagai syarat je. Tak boleh. Kerana bila dah letak nama, maksudnya itu dia punya. Dia kalau nak ambil semua, dia berhak. Kita sangka baiklah, mungkin dia ambil semua tu, bukan dia makan semua kan. Biasanya letak penama ni, kita akan letak penama yang fakir miskin kan. Rumah dia mungkin mana ada tersedia besar nak simpan semua, dia ambil semua tu sebab dia nak bagi saudara-saudara dia lama tak makan kan. Sangka baiklah. Tetapi nak bagi tu situ bahawa tak ada siapa boleh harap. Ahli surau kata, ini YB bagi untuk bariah ni lah, letak nama syarat dia. Tak boleh. Dia boleh ambil semua. Okay? Tak ada siapa pun halang. Tak ada siapa pun yang boleh menghalang untuk ambil bahagian. Boleh faham? Okey, khair, sahabat. Kemudian ada apa soalan mengenai masalah ni? Pemilihan tadi. Apa yang pilih? Macam mana nak pilih katakan satu, katakan bagi-bagi dia nama yang 7 bahagian tu. Macam mana kita nak pilih? Itu maksudnya dia tidak ada kriteria yang khusus untuk pilih kan. Tapi diutamakan kepada fakir miskin lah. Biasanya kita akan biasanya kalau mana surau masjid dia akan buat nama, buat iklan, siapa-siapa yang berminat untuk jadi penama, ada sumbangan 3 ekor lembu ni, boleh hubungi simpulan. Ikutlah siapa cepat dia dapat ke, ataupun siapa yang berkemampuan. Terbuka hanya fakir miskin apa-apa yang asnaf yang berdaftar di bawah taman ini, boleh.
Itu ikut kebijaksanaan pengurusan lah suratul masjid. Dia tidak ada, walaupun kita letak atas nama orang yang berkemampuan sekalipun, benda tersebut harus, tapi lebih baik diutamakan kepada mereka-mereka yang tak berpeluang dengan harta dia sendiri. Boleh faham baik, sahabat. Lagi apa soalan mengenai masalah sumbangan keseluruhan kambing ataupun lembu? Lepas ni kita akan bincangkan mengenai sebahagian. Boleh faham jadi kalaulah disumbangkan keseluruhan daging, keseluruhan lembu atau kambing, setiap satu bahagian tu kena letak penama. Dan apabila letak penama tersebut berhak atas bahagian tersebut walaupun dia nak ambil semua. Kita tak boleh letakkan syarat. Tak syarat, letak nama, tapi daging ni kena tinggal kat surah takdir. Jadi di situ dia telah kalaulah ada siapa-siapa yang buat tu, dia telah meletakkan syarat yang mana tidak ada dalam Islam. Jadi seolah-olah macam melanggar hukum Allah dan Rasul lah, telah mengkhianati hukum Allah dan Rasul. Kerana tak ada siapa pun yang boleh halang. Walaupun dari segi credibility, lepas ni nama kau tak ada dalam topik semua, nanti tak ada dalam kau, itu tak kisah. Dari segi credibility satu orang tu memang tak ada, tapi dari syariat dia berhak untuk ambil semua. Boleh? Okay, baik. Sabar. Okay, seterusnya, permasalahan yang seterusnya adalah mengenai ada juga di antara yang buat syarikat ataupun seorangan yang bersedia untuk menyumbang sebahagian daripada nilai binatang kurban tersebut. Katakanlah sekarang ni biasanya 700 hingga 800 satu bahagian. Dulu mula dapat lagi 300, 400 kan, sekarang dah 800 dah. Okay, baik sahabat. Jadi satu ekor lembu 8 kali 7 5,600. Jadi institusi ataupun persoalan dia bermurah hati untuk sumbangkan RM2,800. Jadi siapa yang berminat, untuk ambil bahagian, dia hanya perlu bayar 400 sahaja sebagai baki. Okey, ini situasi dia. Harus ataupun tidak. Okey, baik sahabat. Jadi apabila berlaku sedemikian ini, maka kita boleh buat iklan ataupun siapa yang berminat untuk menyertai, bayar sebahagian sahaja. Tetapi tidak boleh kita, apabila satu orang datang dia bayar 400, maka itu tak harus. Sebab apa? Sebab di situ akan menyebabkan dua penama. Satu bahagian itu dua penama, iaitu orang yang menyumbang dan juga orang yang bayar duit 400. Faham? Faham tak? Boleh Jadi setiap bahagian tu 400 tu daripada penyumbang, kemudian tambahan 400 bagi siapa yang berminat. Jadi seolah-olah satu bahagian tu ada dua penama. Seolah-olah satu bahagian tu ada dua penama. Okay. Jadi macam mana nak buat? Cara dia nak buat, apabila datang satu orang tu, saya berminat lah untuk ambil bahagian yang separuh tu. Okay. Maka nampak challenge sikit, tapi itulah cara dia. Maka kata okey, sekarang ni duit RM 400. Okey, ini adalah sumbangan daripada si fulan tu untuk binatang kurban. Ambil. Orang tu dah ambil 400 tambah duit dia 800. Okey, bagi-bagi. Jadikan kita dah milikkan duit tu kepada dia. Kita dah berikan, kita dah tukarkan pemilikan duit 400 sumbangan tu kepada orang tersebut. Maka kita letak, maka orang tu bayar. Barulah jadi halus. Barulah jadi satu penama. Kerana yang tadi tu, duit sumbangan tu masih milik, walaupun dia kata dia sumbang, tapi sumbang pada siapa? Mana boleh sumbang pada surau? Sumbang kepada individu, dia tak boleh sumbang pada institusi. Zakat pun sebenarnya mana boleh bagi kepada institusi, tak boleh. Zakat kena individu. Tapi mungkin ada kaedah ataupun ada yang dipakai oleh pusat zakat. Memang dah pusat zakat tu adalah ada punya helah-helah ada kan. Tapi dari segi hukum asalnya, pemberian zakat tak boleh kepada mana-mana institusi, tak boleh. Dia kena pada individu. Begitu juga macam ni,
Sumbangan tu mana boleh pada surau. Taman ni tak boleh, dia kena individu. Jadi pihak surau atau yang bertanggungjawab tu serahkan 400 pada dia. Bila dia dah milik 400 tu dengan duit dia, okey, ini bahagian ni, ini bahagian saya untuk buat korban. Okay, boleh faham? Jadi barulah perkara tersebut akan jadi harus. Tetapi apakah kesan dia yang berlaku di situ? Kesan yang berlaku di situ apabila kadang-kadang mungkinlah ada di antara yang berminat tu, kita bagi duit 400. Duit ni untuk buat korban. Campur dengan duit tuan bayar balik, kita akan ambil satu bahagian. Kita dapat 400 ni, 400, 800 macam-macam dia beli. Kita satu baiklah, mungkin dia pun Masya Allah tak berkemampuan kan. Tak berkemampuan. Kalau dia berkemampuan akan dia berminat. Maka dia dapat 400, kata dia tak jadilah saya beli bahagian. Ambil berapa ratus tu bagi. Tak ada siapa pun yang boleh halang ni. Tak boleh, duit ni kan untuk apa? Untuk buat korban. Syarat tu tak terpakai. Sumbangan syarat tu untuk buat korban, walaupun disebut duit ni untuk buat korban, syarat tu buat korban tu tak terpakai. Dalam fiqh tak terpakai. Walaupun kita sebut berapa banyak syarat pun, ini kalau tuan ambil ni, tuan wajib kena buat korban. Tak ada. Syarat tu tak ada dalam Islam. Jadi kalau dia nak ambil 800 tu balik, dan sama juga yang berlaku kalau mengenai keharusan ataupun perkara tersebut, memang harus tu diambil semua. Tapi mengenai kredibiliti, lepas ni tak ada lah nama dia je, pakar terus kan, tak boleh pakai juga kan. Itu tak kisah. Tapi dari segi keharusan tu dia ambil 800 tu, maka boleh. Faham? Boleh jadi sumbangan sebahagian daripada belanja korban tu kita kena serahkan kepada siapa yang berminat. Lepas dia dapat, dia dah jadikan duit tu milik dia, barulah dia bayar atas nama dia. Bagaimana kita tak bagi pemilikan kepada orang tu, kita hanya atas angin dia, maka perkara tersebut tak harus, kerana terjadi di situ dua penama. Okay? Jadi ada dua permasalahan yang kita bincangkan tadi. Yang pertama tadi mengenai keseluruhan binatang yang disumbang, maka akan berlaku keadaan bagaimana orang tersebut akan ambil semua, maka itu harus. Dan permasalahan yang kedua adalah mengenai satu orang yang sumbang separuh, maka cara dia kita kena serahkan kepada orang itu sumbangan tersebut, kemudian orang tersebut barulah bayar untuk keseluruhan harga ataupun belanja korban tersebut. Tapi kalaulah dia tidak berminat, lepas dia dapat sumbangan tu dia balik, maka harus. Tak ada siapa pun yang boleh tahan dia. Okay? Kemudian kita paksakan dia untuk pulangkan balik pula, itu dah jadi paksaan itu jadi haram pula kan. Kita dah bagi milik pada dia, kemudian kita paksa untuk dia bagi balik, maka itu sudah mengambil hak mengambil sesuatu tanpa hak pula. Jadi perkara haram. Boleh Okey, baik, sahabat. Ada beberapa soalan tak? Yang lain ke mengenai ibadah kurban ni? Saya pun Ustaz. Jadi seseorang yang mempunyai bahagian kurban, ianya dilarang untuk bunuh dan bersuku. Sebenarnya seseorang tu punya haiwan kurban dikorbankan bukan pada hari yang pertama, tapi pada hari kedua. Jadi kan masa dalam ini terangkat, adakah maksudnya 10 Zulhijjah dan terangkat, ataupun sehingga tubuh binatang sembilan itu selesai, berangkat dalam itu? Okey, sahabat. Jadi antara amalan sunat, untuk seseorang yang ada niat untuk melakukan korban, supaya dia tidak memotong kuku ataupun mana-mana bulu daripada badan dia, maka pertama sekali kita kena faham bahawa amalan itu adalah sunat. Jadi kalau dah panjang, tak nak potong kan. Tapi untuk mendapat afdal yang pahala yang paling tinggi sekali, maka terangkatnya larangan ataupun supaya tidak mencukur bulu dan juga potong kuku itu apabila binatang tersebut disembelih. Jadi walaupun disembelih pada hari keempat, tunggu sampai hari keempat.
Tetapi kalaulah dia mempunyai 2-3 bahagian, 2-3 bahagian dia ada, maka cukuplah dengan bahagian pertama disembelih, dia dah boleh potong itu. Tak perlu ada sampai 4. Kan dia ada korban hari pertama ada, hari kedua ada, ketiga ada, hari keempat ada. Hari pertama tu pun dah boleh potong kuku dan dulu. Okey. Ini azan dulu ke ataupun teruskan sikit? Ada apa soalan lagi? Yang kaitan dengan ibadah korban. Ya. Tadi sekiranya seseorang itu ada kemampuan lebih dan dia nak korban untuk sesiapa, dia perlu dapat izin. Tetapi jika dibuskan balik keadaan, maksudnya dia memaksa orang untuk buat korban untuk dia, adakah boleh digunakan? Maksa orang. Jadi kalau paksa itu biasanya macam mana? Paksa orang untuk korban, paksa sehingga dia mengancam tu macam mana? Kalau sampai tahap mengancam dah jadi perkara tersebut dah jadi. Maksudnya kalaulah orang tu buat tu juga sah, sebab orang tu dia dengan belanja dia, kan? Korban tu sah dengan belanja dia dan orang yang keluarkan duit semua keluarkan duit, tapi perbuatan tu haram. Dia hukum yang berlainan lah. Hukum berlainan, macam seolah-olah macam satu orang sembahyang dengan baju yang dicuri, kan? Sembahyang tu sah, tapi dia berdosa. Bukanlah dengan sebab pakai baju yang dicuri sembahyang dia tak sah, tak ada. Sembahyang dia tetap sah, kerana dia adalah hukum yang berlainan. Begitu juga dengan ni, memaksa orang untuk berkorban untuk dia. Jadi kalaulah orang disebut dipaksa dan dia tetap keluarkan belanja buat korban, maka korban tu sah. Tapi yang dapat pahala pada yang buat korban pula, kan? Tapi perbuatan yang memaksa tu haram lah. Okay. Boleh. Kalau kita beri satu ekor lembu, tapi kongsi 2 orang, contohnya lah, kongsi 2 orang. Jadi bahagian 7 bahagian daripada seekor lembu tu, adakah kita macam mana kita nak pembahagian tu, adakah macam mana? Adakah kita nak define, kita kena define satu orang mesti 3 bahagian, satu orang 4 bahagian. Kemudian sekadar kita beri seekor lembu katalah 6,000, kongsi 3,000 macam pembahagian tu semua. Itu di bahagian itu macam mana? Adakah kita perlu nak? Okey, dari segi belanja untuk pembelian lembu tersebut, kita kena sebelum beli itu kita kena mesyuarat. Tak boleh separuh-separuh, tak boleh, kerana bahagian ada 7. Bahagian ada 7. Dia kena tetapkanlah siapa 4 bahagian, siapa 3 bahagian. Dia tak boleh separuh-separuh. Kerana setiap satu tu kena ada pendapat. Tak boleh bahagian yang ke-7 tu bagi 2, tak boleh. Tak contohnya macam 2 orang berkongsi. 2 orang berkongsi. Maksudnya dia kena tetapkan lah. Dia kena tetapkan lah. Siapa yang 4 bahagian, siapa yang 3 bahagian. Okay. Adapun kalaulah dia kata kita bagi 2, tetapi yang separuh lagi tu aku bagi kat kau lah, kan? Contohnya harga tu kata satu bahagian 1,000 lah, katakan mudah, kan? Kita orang jadi satu ekor tu 7,000, jadi 3,500. Jadi keluar belanja 3,500. Tapi orang yang dia telah bersama mesyuarat 7 bahagian, selama mana siapa yang 4 bahagian, siapa yang 3 bahagian tu, maka orang 3 bahagian kata tak apalah, bahagian aku 500 ringgit tu aku bagi kat kau, hebat. Maka atas nama dia maka boleh. Tapi kalau tanpa ada penyerahan hak dia, maka sebenarnya tak harus, kerana satu bahagian tu dah ada 2 penama. Okey, boleh. Itu dari segi teknikal je lah, supaya amalan tersebut sah. Sebenarnya tak nampak pun amalan apa, daging ni daging korban warna merah-merah, daging biasa warna hitam-hitam sikit tak nampak pun. Tapi itu di sisi Allah SWT lah, kan? Allah SWT beritahu la ilaha illallah tuhum maha wala nimaha wala niyana taqwa minkum.
Tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala daging-daging dan darah-darah dia, hanya sampailah sifat takwa. Jadi antara sifat takwa itu adalah beramal bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasulullah. Sampai walaupun nampak macam leceh sikit, tapi sebenarnya itulah cara yang sebenar. Okay? Supaya penerimaan amal itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Ada lagi persoalan? Antara akikah dengan kurban mana lagi utama? Akikah dengan kurban. Yang satu, boleh ke akikah kurban tu di satu sembelihan? Okey, satu sembelihan bahagian yang berlainan. Untuk kami tu kami akikah dan kami. Tak boleh. Tak boleh. Akikah saja, kurban saja. Okey, dari segi keutamaan afdaliyah, dia ikut keadaan lah. Dia ikut keadaan. Kalau lah sebenarnya akikah ni dituntut untuk kelahiran yang baru. Akikah ni dituntut ada kelahiran yang saya ada baca ada Baqarah. Sebenarnya akikah ini yang sunatnya, yang muakkadahnya untuk lelaki dan perempuan seekor, untuk perempuan seekor, untuk lelaki pun seekor. Cuma yang afdalnya 2 ekor. Jadi maksudnya kalau dah dia tak mampu buat seekor je. Dia dah dapat kelebihan hari ke-7 akikah itu. Kalau dia buat tahun lepas seekor lagi, maka kalau lepas 1 ekor lagi itu dah jadi macam hadiah, bukan akikah lagi. Akikah ni setiap orang sekali je. Satu orang sekali saja. Kalau nak buat 2 ekor, buat sekali 2 ekor. Kalau buat seekor je, seekor tu. Yang buat tahun depan tu dah tak jadi akikah. Kadang-kadang kita namakan akikah kan, tapi dah jadi macam daging biasa. Faham kan? Dan dari segi, okey, jadi dari segi keutamaan, maka kalaulah waktu yang lain, bukan waktu kurban, akikah lah. Tapi kalaulah bertembung antara kurban dengan akikah, kalaulah kelahiran baru, maka akikah utama. Kan, kelahiran baru. Tetapi kalaulah dah besar, maka sebenarnya akikah ini Allahumma salli dari segi keutamaan saya tak pasti, mungkin saya boleh rujuk balik. Tapi kalau dari segi keadaan, sebenarnya kurban lah lebih utama. Kurban yang utama berkaitan atau berkenaan dengan masa itu. Kurban, tuntutan pada masa itu adalah kurban. Sedangkan tuntutan untuk akikah yang berat ni bila? Yang berat ni baru dilahirkan berat. Dah lepas tu dia dah besar, dia ada lebih sikit, dia nak buat akikah. Kalau masa yang lain, okeylah. Kan, bukan di musim haji pun tidak buat akikah. Tetapi bila tiba musim haji, maka tuntutan yang besar, walaupun ada kedua tuntutan, akikah dia tak pernah buat akikah dia kecil, kemudian ada tuntutan kurban. Jadi sebenarnya tuntutan akikah itu ketika dia masih kecil, baru dilahirkan. Jadi tuntutan kurban itu lebih berat lagi. Jadi buat kurban. Okey, baik. Seterusnya ada apa lagi soalan? Tak ada mana perlu ke iaikan kurban tu buat kurban nak, tapi ini belum lagi Akikah. Boleh? Boleh. Boleh, sebab macam saya beritahu tadi, tuntutan untuk akikah yang berat adalah ketika baru dilahirkan. Lepas tu hanya kira-kira macam berlepas je lah pernah buat akikah. Tapi tuntutan tu dah tak jadi berat. Dah tak jadi berat dah. Kalau dia ada lebihan untuk diri dia buat akikah. Tapi kalau apabila datangnya bulan haji, maka tuntutan yang lebih besar untuk buat kurban. Boleh Okey, kita masuk. Ada lagi persoalan? Saya rasa sangat dulu saudara kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kekal dapat sanggah sama-sama kita ambil manfaat. Amal yang kita sampaikan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات على أحياء الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
Contohnya kita yang tasbih kafar.